على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Di Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat Alhamdulillah kita bersama untuk kita meneruskan kuliah Tafaqquh Fid Din ini bersama saya insya-Allah, di mana kita telah membincangkan tentang tadabbur surah Yasin, dan insya-Allah pada pagi ini kita sambung siri yang keempat pada ayat yang bermula ayat yang ke-12. Yang ini sebab siri yang lalu kita telah habis hingga ayat yang ke-11. Baik, insya-Allah. Seperti biasa insya-Allah, jikalau tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama dengan kita pada hari ini ada persoalan, yang ini boleh kemukakan dalam ruangan chat, tulis di ruangan chat insya-Allah, dan saya akan bacakan dan kita akan sama-sama bincangkan insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada minggu-minggu yang lalu kita berhenti pada ayat yang ke-11, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala pada muka surat yang pertama, yang mana sebelum daripada itu perlu kita ketahui dalam Al-Quran, seperti mana kalau kita tengok dalam karangan, mana-mana karangan penulisan bahasa, iaitu dia ada paling kurang tiga unsur dalam sesebuah karangan tersebut. Dia ada muqaddimah, dia ada isi, dan dia ada penutup. Ini tiga unsur tu. Jadi unsur yang sama ada pada Al-Quran. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quran, surah yang paling pendek pun paling kurang ada tiga ayat. Sebab apa? Sebab dia ada unsur tu. Iaitu permulaan ataupun muqaddimah, dia ada isi dia, dan dia ada juga penutup dia. Baik. Jadi muqaddimah kepada surah Yasin ini bukanlah muqaddimah maknanya dari sudut latar belakang seperti mana yang kita ambil pada siri yang pertama. Tapi muqaddimah maksudnya muqaddimah surah itu sendiri, ayat yang menjadi muqaddimah bagi surah itu adalah daripada ayat 1 hingga ayat 12. Ini muka surat pertama lah. Kalau kita tengok dalam mushaf itu, pada muka surat pertama itu adalah ayat muqaddimah bagi surah. Ini daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala akan bincangkan dalam ayat-ayat yang seterusnya, banyak berbalik kepada muqaddimah. Dan ketika mana kita sampai kepada pengakhiran, pengakhiran ni akan menegaskan balik apa yang ada dalam muqaddimah dan juga apa yang disebutkan dalam isi-isi kandungannya. Jadi kalau kita tengok pada minggu yang lalu, kita sampai kepada ayat yang ke-11. Ini sebelum itu kita sebutkan tentang Al-Quran. Ini kita ambil tentang sumpah dengan Al-Quran. Kemudian kita sebut tentang penurunan Al-Quran. Ini sebut tentang sebab penurunan Al-Quran ini untuk memberikan peringatan. Peringatan itu peringatan kepada siapa? Kita sebutkan yakni kepada orang Quraisy. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan peringatan itu kepada mereka. Kemudian kita sebutkan tentang respon mereka terhadap peringatan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Yakni mereka tidak mahu beriman. Jadi kita sebut dah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang apakah gambaran keadaan mereka di dunia disebabkan penolakan mereka itu, dan juga gambaran antara azab yang dikenakan kepada mereka di hari akhirat. Pada ayat 8 dan juga ayat 9. Pada ayat 9 kita sebutkan juga tentang bagaimana seseorang itu untuk dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni dia bukan hanya ada satu jalan, bukan hanya melalui jalan Al-Quran, tapi jalan yang ada di depan mata dia, yakni tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepadanya. Ada jalan di belakangnya, yakni tentang sejarah
Ini umat-umat yang terdahulu. Dan kemudian kita sebutkan kenapa Nabi SAW diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan dakwah baginda, dan kerana walaupun majoriti manusia yang mana tidak akan menerima dakwah Nabi SAW, tapi ada kemungkinan ada golongan minoriti yang Nabi sendiri pun tak tahu siapa yang mana dia akan terima dakwah Nabi SAW, dan orang tersebut diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-11 akan maghfirahnya dan juga pahala yang mulia. Dan pada ayat yang ke-12 ini, pada hari ini kita melihat pada ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan serta segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu yang kami catatkan satu persatu dalam kitab ibu suratan yang jelas nyata. Baik. Daripada ayat ini, persoalan yang pertama, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kematian? Sedangkan sebelumnya Allah tak ceritakan tentang kematian. Jadi Allah kata inna nahnu nuhyil mauta. Tiba-tiba daripada ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagi mereka yang beriman walaupun dalam keadaan tersembunyi ini, kemudian Allah kata kami menghidupkan orang yang mati dan kami tuliskan segala yang mereka telah kerjakan. Yang ini nak sebutkan bahawa dalam ayat ini kita bincangkan tentang ada kemungkinan seorang yang mungkin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan tersembunyi pada ayat 11. Saya nak sebutkan apa perkaitan ayat 12 ni dengan ayat sebelumnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut walaupun Nabi SAW dalam melaksanakan tugas baginda dakwah, tetapi Nabi SAW tidaklah ada kemampuan untuk memberikan hidayah. Yang ini dari sudut nak hidupkan hati manusia tersebut. Kerana untuk menghidupkan hati manusia, untuk manusia itu menerima hidayah daripada apa yang Nabi SAW sampaikan, tidak lain dan tidak bukan adalah hanya mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas Nabi sampaikan. Tapi yang nak menghidupkan hati manusia untuk dia beriman, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah datangkan ayat ini, Allah sebutkan tentang penghidupan manusia. Jadi penghidupan manusia ini antaranya adalah penghidupan bukan sekadar dari sudut fizikalnya, iaitu kebenaran hari akhirat, bahawa Allah boleh bangunkan semula pada hari akhirat dengan menunjukkan kitab amalan kita. Tapi nak sebutkan juga bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahajalah yang mampu untuk menghidupkan manusia, hati manusia yang telah mati. Jadi bagaimana cara untuk Allah menghidupkan hati manusia yang telah mati? Yang ini ibaratnya dalam ayat yang nanti dalam surah Yasin ada ayat yang ke-33, Allah sebutkan tentang bagaimana bumi ini dihidupkan dengan air yang turun, hujan yang turun. Maka begitulah manusia ni, hati manusia dihidupkan dengan cahaya Al-Quran yang turun daripada atas. Yang ini salah satu daripada bentuk ataupun jalan hidayah itu adalah daripada atas. Yang ini turunnya Al-Quran kepada manusia yang mampu untuk menghidupkan hati manusia. Yang kedua adalah pada ayat yang ke-12 ini Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan kepada manusia, kadang-kadang di dalam seseorang yang mana meneruskan usaha dakwah para anbiya ataupun orang yang mana beriman dengan apa yang dibawa oleh para anbiya, kadang-kadang lebih banyak ujian yang datang kepada mereka. Ini kita kadang-kadang kita tengok ada orang ni memang dia dengan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, mungkin kita rasalah dari sudut pandangan mata kita zahirnya kita nampak hubungannya sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sudut masjid tak tinggal, dari sudut sedekah selalu dan sebagainya. Tapi kita lihat bahawa kadang-kadang dia diberikan dengan ujian yang pelbagai, ujian yang berat.
Seolah-olah macam lagi banyak dia buat amal soleh, lagi berat ujian yang dikenakan. Yang ni kita tak nampak dari sudut ganjaran mungkin. Secara zahirnya nak sebutkan kepada kita adalah ganjaran terhadap orang yang mengikut kebenaran ini ataupun orang yang melakukan kebaikan, kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan di dunia serta-merta. Yang ni macam mana nak dapat ganjaran itu? Yang ni ketika mana bertemu Allah, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang ini ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala barulah Allah berikan ganjaran tersebut. Dan ajrun karim, satu pahala yang mulia yang kita sebutkan. Kenapa pahala yang mulia? Bukan pahala yang besar, bukan pahala yang hebat dan sebagainya. Kerana apabila seseorang ini, terutamanya pada zaman Nabi SAW, apabila mereka mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, apa yang akan berlaku pada mereka? Akan dihina, akan dicaci, akan dikata pemecah belah masyarakat dan sebagainya. Jadi mungkin asalnya sebelum daripada mereka memeluk Islam, ini mungkin ada kedudukannya di sisi masyarakat Quraisy pada ketika itu. Tapi disebabkan mereka memeluk Islam, maka mereka dicaci, dihina dan sebagainya. Kemuliaan yang sepatutnya mereka miliki telah tiada disebabkan mereka masuk Islam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa kemuliaan itu tak pernah padam. Kerana kemuliaan yang sebenarnya adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala ada menyentuh tentang setiap gerak-geri manusia, pergerakan sendi kita semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Yang kami menulis setiap gerak-geri manusia yang mana akan disaksikan oleh diri kita sendiri. Kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang mana kita akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita tuai, apa yang kita tanam di dunia ini, dan kita akan tuai di hari akhirat. Setiap daripada satu perkara. Ahsaynahu ini, makna ahsaynahu ini Allah Subhanahu Wa Taala akan kira ni ibarat kalau kita kata kira undi. Ambil satu-satu, satu persatu. Ini apa yang berlaku sepanjang kehidupan kita ini dikira satu persatu. Jadi sebab itu selalu kita berdoa bahawa kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma hisabna, yakni ya Allah hisablah kami dengan hisaban yasira. Dalam dalam doa kita kadang-kadang kita sebutkan permudahkan. Apa maksud mudah dalam hisab amalan ini adalah seolah macam kalau kita baca buku ni, kita baca macam tu. Buku catatan amalan tu maksudnya dihisap macam tu. Yang ni tak tengok detail satu persatu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kira satu persatu amalan kita ni ibarat kira undi, angkat satu persatu setiap satu. Dan setiap satu itu maksud ahsayna ni juga setiap satu tu dia ada zahir, dia ada batin. Dan maknanya yang zahirnya apa yang kita buat, contoh solat. Solat kita buat. Itu yang zahir. Yang batinnya dari sudut keikhlasannya, dari sudut kekhusyukannya. Jadi ada setiap daripada satu itu dia panggil ahsayna, kiraan undi tu. Kiraan ahsayna ni betapa dakiknya, betapa detailnya itu, sebagaimana yang kita sebut dalam surah Al-Kahfi. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan aw kabiratan illa ahsaha. Makna ahsa itu, ahsayna itu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kira satu persatu, dan kira itu tidak meninggalkan sedikit pun yang besar ataupun yang kecil. Dan kiraan itu pula wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dihamparkan di hadapan manusia. Imam ni bila kita solat di masjid maknanya yang berada di depan lah. Imam ni maknanya dihamparkan di hadapan manusia dengan begitu jelas, hingga tiada satu pun yang dapat menafikan, kerana semua manusia ini tergantung atas amalannya sendiri. So ini habis pada mukaddimah surah Yasin, bermula pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Ini Allah bermula dengan surah dengan Yasin
Dengan yang kita dah sebut makna Yasin, dan Allah menutupkan tentang kebenaran hari akhirat, dan semua amal manusia ini akan dibawa di hadapan manusia dan dipertunjukkan depan mata manusia. Itu sampai ayat yang ke-10. Baik. Baik. Jadi kemudian masuk pada ayat yang ke-13. Sebelum itu, ini kita tengok dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12 ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah khitab ataupun menujukan ayat-ayat ini kepada 3 audiens yang utama. Yang pertama adalah Nabi SAW sendiri. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Makna ayat ini Allah tujukan kepada Nabi untuk merawat yang kita sebutkan sebelum ni, merawat kedukaan Nabi, untuk memotivasikan Nabi SAW. Dan juga audiens yang kedua adalah golongan musyrikin. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Yang ini Allah tujukan kepada mereka, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Yang ini mereka tidak beriman walaupun telah benar nyata kepada mereka kebenaran. Dan yang ketiga adalah orang yang beriman secara tersembunyi. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Ini ada golongan orang yang beriman secara tersembunyi. Jadi kenapa saya sebutkan tentang audiens ini? Kerana ayat-ayat selepas ini Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa kita untuk faham kenapa Allah bawa cerita tu. Kerana ayat yang ke-13 akan bermula cerita tentang satu kampung yang dinamakan sebagai Ashabul Qaryah. Jadi kenapa Allah bawakan cerita ni? Untuk apa? Kenapa adanya perumpamaan? Untuk apa? Jadi perumpamaan cerita ini ada ayat-ayatnya ditujukan kepada Nabi SAW, nak memotivasikan Nabi. Ada ayat yang mana ditujukan kepada orang musyrikin. Supaya apa? Supaya mereka mengambil peringatan daripada apa yang telah berlaku kepada Ashabul Qaryah. Ada ayat yang mana ditujukan kepada orang yang beriman secara tersembunyi. Cerita tentang pemuda hujung kota. Jadi dalam mukadimah tu, sebab tu saya sebutkan di awal tadi, mukadimah ni sangat penting bagi setiap surah. Mukadimah sangat penting bagi setiap surah. Kerana apa? Kerana daripada mukadimah sesuatu surah itu, maka ada pendetilan cerita daripada mukadimah itu dalam ayat-ayat yang seterusnya. Baik. Jadi kita masuk pada ayat yang ke-13. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat yang ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Dan ceritakanlah kepada mereka satu kejadian yang ajaib mengenai kisah penduduk sebuah bandar yang tertentu, iaitu ketika mana mereka didatangi rasul-rasul kami. Okay. Jadi ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan wadrib lahum, iaitu perumpamaan. Jadi dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan perumpamaan. Apa tujuan perumpamaan? Ini kita akan sebutkan. Cuma kalau kita tengok daripada ayat ini, satu benda yang kita boleh ambil daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat ke-13 ini. Yang ini saya balik pada ayat yang ke-9 ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut ini terdapatnya halangan bagi orang musyrik ini untuk beriman. Sebab apa? Sebab mereka meletakkan tabir di hadapan mereka, di belakang mereka dan di atas mereka. Kita sebut di hadapan mereka itu adalah Nabi SAW sendiri dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada mereka. Di belakang mereka adalah sejarah umat-umat yang terdahulu supaya mereka mengambil peringatan. Dan di atas mereka adalah yang datang turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Maka pada ayat yang ke-13 ini Allah mendatangkan kisah Ashabul Qaryah ini supaya mereka orang musyrikin mengambil peringatan daripada hidayah daripada belakang mereka.
Seolah nak kata, kalaulah kamu tidak mahu mempercayai Nabi SAW, apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, jadi kamu dengar apa yang nak disebutkan kisahnya. Bagaimana kisah umat yang terdahulu yang mendustakan Rasul mereka, bagaimana kami lakukan kepada mereka. Yang ini supaya menjadi peringatan. Jadi itu guna perumpamaan. Yang ini datangnya perumpamaan ini untuk apa? Untuk nak hubungkan situasi yang berlaku pada waktu itu dengan situasi yang telah lalu. Ada persamaan dia. Itu gunanya perumpamaan. Baik, kalau kita tengok secara keseluruhan, faedah perumpamaan, ataupun sebelum itu kita tengok pada kalimah daraba. Ini kalau mungkin saya tak pasti sejauh mana tuan-tuan dan puan mungkin ada belajar bahasa Arab mungkin dalam kelas Tafaqquh Fiddin, mungkin di luar dan sebagainya. Dan ini bila kita faham perkataan daraba ni selalu digunakan dalam ayat-ayat ketika mana kita nak buat ayat. Daraba Zaidun Ahmad. Ini Zaid memukul Ahmad sebagai contoh, daraba. Jadi makna daraba ni maksudnya dari sudut bahasanya iaitu pukulan. Ini kita pukul. Rotan ke dan sebagainya pukul. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut wadrib lahum? Jadi nak sebutkan cerita ini adalah ibarat pukulan ataupun tamparan, ataupun orang muda sekarang ni sebut apa? Sentapan, sentap. Ya, ini cerita ini sepatutnya menjadi tamparan kepada orang musyrikin untuk mereka beriman. Sebab cerita ni cerita betul. Cerita yang bukan direka untuk menakut-nakutkan, tapi cerita tentang satu kampung yang mana telah pun berlaku kepada mereka apa yang Allah akan sebutkan nanti. Dari sudut kehancuran kerana apa? Kerana mereka menolak dakwah para rasul. Sebab tu gunakan wadrib. Ini nak sebutkan bahawa perumpamaan ni bukan perumpamaan biasa, tapi sepatutnya menjadi satu tamparan kepada orang yang membacanya untuk memegang ataupun untuk mengikut dakwah para rasul. Jadi perkataan daraba ini, kata ulama menyebutkan bahawa dia menunjukkan kepada perumpamaan, iaitu nak sebutkan keadaan ahli qaryah ini seperti mana ahli Mekah. Saya sebutkan faedah daripada perumpamaan tu nak samakan situasi tu. Yang mana ahli qaryah ini mereka melampau dalam kekufuran dan mereka juga mendustakan para rasul. Dan itulah yang berlaku kepada orang musyrikin ahli Mekah pada ketika itu. Dan juga nak ceritakan tentang gambaran cerita yang ajaib ataupun pelik. Ajaib ni bukan cerita dongeng ataupun cerita kata apa? Yang luar kebiasaan adat. Tidak. Ajaib ni maknanya kerana kedua-duanya, iaitu ahli qaryah dan juga ahli Makkah ini, mereka ada sebab untuk beriman, iaitu tentang benarnya Rasul dan utusan yang datang kepada mereka. Tapi mereka tak mahu juga beriman. Sebab itu dalam pengakhiran ayat ini, Allah kata, dalam cerita ini, Allah kata pada ayat 30, Allah kata, ya hasratan 'alal ibad. Dah kenapalah dengan hamba-hamba aku ni. Yang ni soalan kalau kita manusia ni, kita mungkin kalau kita sebagai mak ayah kan, yang ni kita dah bagi nasihat kat anak ni, kita pun fikir, kenapalah anak aku ni. Kita pun heran, kenapa? Tak mau juga nak berubah, tak mau juga nak dengar kata kita, nasihat kita. Seolah-olahnya sedemikian. Sebab apa? Sebab telah datang kepada ahli qaryah dan juga telah datang kepada ahli Mekah sebab untuk mereka menerima kebenaran. Bahkan menutup segala pintu-pintu untuk mereka menolak kebenaran tersebut. Kerana kebenaran itu datang daripada mana? Belakang mereka. Datang daripada depan mereka. Datang daripada atas, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So tak ada sebab sebenarnya untuk mereka menolak kebenaran. Kalaulah kata mereka tak menolak apa yang Nabi SAW sampaikan, yang ini daripada Al-Quran, mereka tak boleh nak menolak bahawa Nabi SAW bukanlah seorang pembohong. Kerana berada bersama dengan mereka yang menggelar Nabi SAW Al-Amin. Tapi dengan adanya sebab-sebab untuk mereka
menerima kebenaran tapi masih lagi mereka menolak kebenaran tersebut. Sebab itulah dia jadi satu cerita yang pelik. Kenapa sampai sedemikian? Jadi sebab itu kalau kita tengok dalam ayat ini, dia tulis dan ceritakanlah kepada mereka satu keadaan yang ajaib mengenai kisah. Kenapa disebut ajaib di situ? Kerana kepelikan. Dan ada juga ulama kata yang ajaib ni maknanya disebabkan akhir nanti mereka akan dihancurkan sekelip mata, hilang. Dan tak tahu di manakah mereka. Okay. Jadi kita tengok daripada perumpamaan dalam Al-Quran. Ada beberapa faedah yang dapat kita ungkaikan daripada ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perumpamaan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama sekali adalah nak mendekatkan kepada pembaca, minda pembaca ni gambaran, situasi seolah yang berlaku pada zaman Ashabul Qaryah, yang berlaku kepada orang musyrikin juga boleh berlaku kepada kita. Ini satu perumpamaan. Ini mungkin kita pun bila kita dengar tafsiran, yang kalau setakat yang saya duk baca-baca lah, kalau tafsiran bahasa Melayu ni, mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun makruf tafsiran yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Yang mana beliau kalau tengok dalam video beliau banyak bagi perumpamaan, dan saya suka bila beliau bagi perumpamaan tu kita dapat faham apa mesej yang nak dimaksudkan ataupun nak disampaikan. Jadi itu gunanya perumpamaan. Yang kedua adalah nak meyakinkan pembaca dengan sesuatu perkara. Apatah lagi perumpamaan ataupun cerita itu adalah cerita yang benar-benar berlaku. Sebagaimana cerita Ashabul Qaryah ni, cerita ni bukan perumpamaan cerita yang direka-reka untuk menakut-nakutkan, tapi cerita yang benar-benar berlaku. Wallahu a'lam dari sudut penduduk Qaryah ini siapakah mereka? Ada kata dia penduduk di Pompei, di macam-macam tempat lah. Tetapi itu bukanlah ibrah yang kita nak ambil. Kalau tuan-tuan dan puan-puan teringin nak cari cerita apa dalam Ashabul Qaryah ni, boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh baca tafsir Hamka. Dia ada sebutkan cerita di tempat mana. Tapi bukan itu ibrah yang kita nak ambil, kerana Al-Quran mendiamkan. Ini mungkin salah satu manhaj kita ketika mana kita berhadapan dengan cerita-cerita dalam Al-Quran. Kadang-kadang Allah tak sebutkan nama, Allah tak sebutkan tempat, Allah tak sebutkan bila ia berlaku. Adalah kerana untuk kita mengambil ibrah bukan kepada nama orang tu, bukan kepada tempat yang berlaku, bukan pada suasana ataupun waktu ia berlaku, tapi apa ibrah daripada kisah tersebut yang kita dapat ambil. Itu yang nak ditekankan. Kerana Al-Quran ini bukan kitab sejarah. Bukan semata-mata cerita sejarah orang yang terdahulu untuk kita ambil tahu, tapi untuk mengambil peringatan. Sebab itu didatangkan kisah-kisah yang ada pengajaran untuk diambil peringatan. Yang ketiga, datangnya perumpamaan ini adalah untuk nak menggalakkan untuk berbuat sesuatu. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu mungkin kita baca kisah kesabaran orang yang terdahulu, perumpamaan kisah-kisah mereka dibawakan, diceritakan untuk kita juga rasa ada motivasi untuk melakukan sesuatu. Ataupun kalau dalam situasi ini, kisah Ashabul Qaryah yang mereka mendustakan para rasul, diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk pembaca ni mengelak daripada melakukan sesuatu yang mana melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat adalah untuk nak merangsangkan keinginan. Yang ini rasa pengharapan. Yang ini tentang kelemahan manusia dari sudut hatta kita nak beriman, kita memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakutan, khauf dan raja. Yang ini kita nak merangsang keinginan nak melakukan sesuatu. Takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berada kewaspadaan. Dan yang terakhir, faedah daripada perumpamaan ini adalah untuk nak memuji. Allah nak puji, sebagai contoh kisah pemuda hujung kuarter. Allah nak puji kisah hujung kuarter ini, pemuda itu. Ataupun Allah ceritakan cerita Ashabul Qaryah sebab Allah nak menguji, nak menghina mereka yang mana mereka tidak mahu untuk beriman dengan para rasul. Maka itu faedah-faedah perumpamaan yang Allah datangkan dalam Al-Quran. Sama ada faedah itu berbentuk cerita yang benar ataupun
perumpamaan itu diibaratkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Sebagai contoh tentang apa yang berlaku pada bumi, bagaimana tanah itu dihidupkan, boleh jadi juga. Okey. Baik. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut wadrib lahum ashabal qaryah. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang ashab al-qaryah. Ashab al-qaryah. Jadi dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan qaryah ini ataupun penduduk satu bandar, Allah menggunakan sekurang-kurangnya dua perkataan. Yang pertama qaryah, yang kedua Madinah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada ayat yang ke-20, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Allah sebut Madinah. Tapi dalam permulaan kisahnya Allah sebut qaryah. Ya, ini Allah kata wadrib lahum ashabal qaryah. Sedangkan penduduk ujung kota itu, pemuda ujung kota yang datang tu pada ayat 20 tu, dia adalah sebahagian daripada penduduk qaryah ini. So kenapa ada shift tu? Kenapa ada permulaan kisah yang disebutkan qaryah, kemudian pada ayat 20 disebutkan Madinah? Jadi apa yang ada pada perkataan qaryah itu? Jadi qaryah ini, makna qaryah itu, kenapa ia digunakan perkataan itu di dalam Al-Quran? Dia menunjukkan satu maknanya, menunjukkan kepada pengumpulan penduduk yang ramai. Yang ini kita faham. Yang ini mungkin kita kata karyah Masjid Hasanah. So termasuklah Seksyen 9, Seksyen 8, Seksyen 7 dan sebagainya. Ahli karyah Masjid Hasanah sebagai contoh. Yang ini pengumpulan penduduk yang ramai, maka kita sebutkan sebagai ahli qaryah. Yang kedua, dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan qaryah juga, ia bermaksud kepada satu penduduk yang mana mereka ini bersatu dalam sesuatu perkara. Ini bukan sekadar mereka ini duduk pengumpulan penduduk yang ramai, tetapi penduduk-penduduk ini mereka bersatu dalam sesuatu perkara. Contohnya, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul A'raf, Allah kata, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Allah kata, jikalau anna ahlal qura, penduduk sebuah bandar, qaryah itu mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar ataupun turunkan keberkatan kepada penduduk tersebut. Nampak? Jadi maknanya di mana penduduk itu mereka semuanya beriman, semuanya berusaha saling amar ma'ruf dan juga nahi munkar, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan turunkan keberkatan. Maka sebab itu Islam ini dia tidak hanya melihat kepada diri kita sahaja yang baik, tetapi melihat kepada semestinya kita menyebarkan kebaikan tersebut kepada orang sekeliling kita. Kerana apa? Kerana tak akan jadi satu qaryah yang mana bersatu dalam kebaikan, melainkan ahlinya saling nasihat menasihati, ahlinya saling melakukan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Dan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kebaikan atau keberkatan itu adalah disebabkan ahli qaryah itu. Jadi mungkin dalam situasi sekarang ni yang mana kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik, dengan COVID yang juga semakin hari yang semakin membimbangkan kita. Selain daripada usaha-usaha kita vaksin, kita dan sebagainya, kita jaga SOP, satu benda yang selalu kita kena peringatkan pada diri kita dan juga orang sekeliling kita adalah tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketika mana hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita baik, insya-Allah Allah akan turunkan keberkatan. Mudah-mudahan Allah angkatlah segala musibah dan juga ujian yang menimpa kita dan juga saudara-saudara kita ni, insya-Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga tentang satu
qaryah yang mana mereka ini bersatu terhadap sesuatu benda yang tak elok, benda yang mungkar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala binasakan satu kampung. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan watilkal qura ahlaknahum, watilkal qura, kataan qura itu qaryah. Watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu waja'alna limahlikihim mau'ida. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan satu kaum itu, kumpulan satu kelompok itu adalah kerana juga mereka bersatu. Jadi sebab itu orang yang baik ini dia tak boleh baik diri dia sendiri. Kerana kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak datangkan azab, nak datangkan bencana, satu kampung boleh kena kalau tak ada orang yang berusaha untuk menyebarkan kebaikan walaupun orang itu baik. Kerana apa? Kerana ia berkaitan dengan bersatu dalam satu perkara. So apa yang berlaku kepada ashabul qaryah ini adalah ketika mana datangnya para rasul kepada mereka, maka kita boleh sebutkan bahawa mereka ini bersatu untuk menolak para rasul. Sebab itu Allah mulakan dengan ashabul qaryah. Ini mereka bersatu untuk menolak dakwah para rasul dengan perkataan qaryah. Dan ashab, makna ashab ini dia berbeza dengan ahl. Ashab ini beza dengan ahlul qura. Ahl ini dia lebih kepada keahlian. Macam contoh kita mungkin kita beli belah di Tesco, Lotus ataupun sebagainya. Kita ada kad keahlian kita. Jadi dengan kad keahlian tu mungkin kita dapat point, mungkin kita dapat diskaun. Tapi kalau tak ada kad keahlian tu maknanya kita tak dapat point ataupun diskaun. So keahlian tu dia berdasarkan kad yang kita ada ataupun nombor pendaftaran kita. Tapi ashab ni adalah pemilik. Kalau kita sebagai orang yang beli belah dekat pasaraya, kita ini adalah keahlian. Tapi kalau pemilik pasaraya itu sendiri, dia nak pergi beli barang kat kedai dia. Kalau kita ada kedai kan, pemilik kedai. Yang ini mungkin dia boleh ambil apa sahaja yang dia nak. Dengan diskaun yang yang mungkin lebih murah. Kerana dia pemilik. Jadi mereka ini adalah satu penduduk yang mana memiliki kampung itu, yang menunjukkan bahawa mereka ini ada golongan-golongan yang pemimpin-pemimpin mereka yang mana buat satu keputusan dan mereka semua mengiyakan. Ini pemimpin mereka kata apa? Pemimpin mereka menolak dakwah para rasul dan semua ahli itu mengikut. Tak ada seorang pun yang membantah. Maka pada waktu ini semua sepakat dengan satu, iaitu nak menolak dakwah para rasul, maka berlakulah kehancuran kepada mereka. Sebab itu nanti cerita tentang pemuda hujung kota itu pada ayat yang ke-20. Mungkin pada sesi yang seterusnya. Yang ini dia datang untuk dakwah pemimpin-pemimpin dia. Dia datang daripada hujung kota. Allah kata Aqsal Madinah. Kerana para rasul ini kebiasaannya Allah hantar mereka ini di tengah-tengah kota. Nabi Musa AS di tengah kota di Mesir. Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Ibrahim AS di tengah kota dia juga. Ini di tengah kota. Kerana penduduk kota ini lebih banyak terdedah kepada kehancuran dan juga lebih terdedah kepada kemaksiatan berbanding orang yang berada di desa. Jadi tengok ashabul qaryah Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kerana apa Allah sebut qaryah? Kerana penduduk ini mereka bersatu. Mereka memiliki pandangan majoriti, mereka bersatu untuk menolak apa yang dibawa oleh para rasul. Baik. وَضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Ini potongan ayat. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan jaa. Iz jaa. Apa makna jaa ini? Ini telah datang kepada penduduk ashabul qaryah, itu telah datang kepada mereka. Ini datang jaa, jika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran
Iaitulah sesuatu yang didatangi dengan cara yang sukar, cara yang susah. Dia ini nak menunjukkan bahawa dakwah para rasul itu panjang prosesnya dan sukar perjalanannya. Kerana ja'a ini dia menunjukkan kepada satu proses dan cara dia susah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah An-Nasr, Allah sebut apa? Iza ja'a nasrullahi wal fath. Kan? Ini ketika mana datangnya bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, maka terbukalah kota Mekah. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, bila terbuka kota Mekah? Pada tahun 8 Hijrah. Ya, ini selepas 21 tahun Nabi SAW berdakwah. Barulah terbukanya kota Mekah. Nak sebutkan perjalanan untuk dibuka kota Mekah itu disebut Fath, kejayaan itu adalah selama 21 tahun. Yang ini tempoh perjalanan itu lama. Dan pelbagai kesukaran yang mana dihadapi oleh Nabi SAW, barulah diberikan kejayaan kepada baginda untuk membuka kota Mekah. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut izja'a. Jadi nak menunjukkan para rasul yang datang kepada penduduk Ashabul Qaryah ini, mereka ini sama ada yang pertama, ini kata ulama, sama ada yang pertama mereka memang daripada penduduk tempat itu, tapi yang lebih yang lebih tepatlah kita katakan, yang ini secara peribadi saya lebih menerima pandangan yang mana mereka ini, para rasul ini bukan daripada tempat tu. Mereka datang sebab izja'a ni menunjukkan bahawa mereka datang daripada luar. Yang mana mereka datang daripada luar, tapi disebabkan lamanya mereka berada bersama dengan penduduk Ashabul Qaryah ni, sebab bukan seorang rasul, 3 orang rasul didatangkan. Sudah tentu mereka menggunakan pelbagai uslub, pelbagai cara untuk mereka melaksanakan dakwah. Jadi tempoh dakwah mereka itu seharusnya panjang, lama prosesnya, kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut izja'a. Bahkan memang sudah tentunya susah, sebab Allah kata mereka ini tak beriman, menghadapi pelbagai cabaran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala gunakan ja'a. Yang mana dalam Al-Quran ada juga perkataan yang menunjukkan kepada datang ataupun pemberian kepada sesuatu. Allah gunakan perkataan ata. Walaqad atayna. Walaqad atayna. Ini banyak ayat itu dalam Al-Quran. Jadi perkataan ata itu mendatangkan ataupun didatangi kepada seseorang itu dengan cara yang mudah. Dengan cara yang mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza dia. Jadi ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala gunakan ja'a, ini menunjukkan bahawa para rasul ini telah menghadapi pelbagai kesukaran dalam melakukan dakwah kepada penduduk kota. Bukan setakat sehari 2 dakwah mereka tak terima dah, Allah hancurkanlah mereka, tak. Menunjukkan bahawa prosesnya itu lama, cabarannya itu pelbagai, dan pelbagai kesukaran dan kesusahan. Kemudian kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut izja'aha? Ha ini, ha alif ni, kenapa rasul disebutkan datang kepada Qaryah? Ha ni dia balik, dia panggil dhamir muttasil, dia balik kepada perkataan Qaryah, bukan kepada penduduk. Ni sepatutnya, kalau kita tengok ayat ni, maknanya kalau seorang itu datang kepada penduduk kampung, maka mereka diutuskan kepada mereka, kepada penduduk kampung. Maknanya sepatutnya Allah guna perkataan izja'ahum. Ini menunjukkan ketika mana para rasul ini datang kepada mereka, penduduk kota tu. Tapi Allah tak sebutkan sedemikian. Allah kata izja'aha. Yang ini ketika mana para rasul ini didatangkan kepada qaryah itu, bukan kepada penduduk kampung itu. Persoalan ni kenapa? Kenapa Allah tak sebut izja'ahum? Sedangkan bukankah para rasul itu memang didatangkan kepada penduduk kota tersebut? Jadi kerana yang pertama, musuh para nabi ini mereka sentiasa beranggapan kedatangan para rasul ini akan membawa bala kepada mereka. Walhal sebaliknya, para nabi yang berusaha menghalang bala itu daripada mereka. Sama juga dengan Nabi SAW.
Dan ketika mana Nabi SAW duduk di atas Bukit Safa pada pertama kalinya Nabi nak dakwah secara jahar. Nabi kata, percayakah kamu kalau ada serombongan tentera berkuda yang datang untuk nak menyerang kamu? Mereka kata, kami tak pernah lagi melihat kamu Muhammad seorang pembohong, seorang pendusta. Maka Nabi SAW sebut apa? Aku mengingatkan kamu bahawa akan datangnya azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Jadi nak menunjukkan bahawa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan seorang nabi ataupun rasul di sesuatu tempat, itu bermakna itu adalah peringatan terakhir pada tempat ataupun generasi tersebut untuk mereka beriman. Kerana dalam kaedah dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Allah Subhanahu Wa Taala tak akan mengazab sesuatu tempat, sesuatu kaum kecuali kami datangkan para rasul. Maknanya ketika mana para rasul dah datang tu, maknanya itu merupakan last amaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka beriman. Kalau tak beriman, maka wajiblah bagi mereka azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang lebih pentingnya, iaitu para nabi ini ketika mana mereka datang untuk berdakwah kepada sesuatu kaum, kebaikan yang mereka bawa itu tidaklah henti pada satu generasi sahaja. Sebagaimana Nabi SAW ketika mana dakwah kepada penduduk kota Mekah, ataupun Nabi SAW berhijrah dakwah kepada penduduk kota Madinah, kebaikan dakwah Nabi SAW tak terhenti pada penduduk kota Mekah ataupun penduduk kota Madinah pada waktu itu. Tetapi kebaikan itu berterusan generasi ke generasi. Seumpamanya para rasul ni ketika mana mereka diutuskan ke suatu tempat, walaupun kepada sesuatu kaum, tapi kebaikan yang mereka bawa itu akan berterusan pada tempat tersebut. Fokus kepada tempat tersebut. Maka sebab itu Allah kata izja'aha. Kerana kebaikan daripada hasil dakwah para nabi ni bukan semata-mata kepada penduduk ataupun generasi tersebut sahaja, tetapi kebaikan itu akan membawa kepada generasi-generasi yang seterusnya, yang akan berterusan. Sebab itu Allah kata izja'aha. Allah kata para rasul ni datang kepada mereka, tapi datang kepada tempat tersebut. Kerana dakwah para rasul ni membawa kebaikan kepada tempat tersebut dari sudut generasi ke generasi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut izja'ahal mursalun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan perkataan al-mursalun. Al-mursalun ini adanya alif lam ni menunjukkan mereka mengenali para utusan tersebut. Ini saya dah sebutkan pada pada tadabbur minggu lepas tak silap saya sebut tentang kaum kan. Itu zira qauman. Kenapa Allah datangkan dalam bentuk nakirah? Yang ini dalam bentuk umum. Jadi dalam Al-Quran dia ada kata nama umum, ada kata nama khas. Sebagaimana juga bahasa Melayu kita lah. Yang ini kata nama umum bila tidak ada alif lam. Bila kata nama khas menunjukkan kepada sesuatu yang dikenali, satu yang khusus, maka datangnya alif lam. Jadi nak sebutkan alif lam ini menunjukkan bahawa Ashabul Qaryah ini mereka mengenali para utusan itu, para rasul itu. Sama ada, yang saya sebutkan tadi, sama ada para rasul itu daripada kalangan mereka ataupun disebabkan, jadi kita sebut izja'a tadi, sebabnya lamanya para rasul itu hidup bersama dengan mereka yang menyebabkan mereka mengenali para rasul itu. Al-Mursalun, dia dah kenal dah siapa dia. Sebut je 3 orang rasul tu tahu dah siapa 3 orang tu. Sebab apa? Dah lama dah dengan mereka. Bahkan kita tengok disebabkan lamanya dakwah para rasul tu menyebabkan dakwah tu jadi viral. Sampailah kepada penduduk ujung kota, yang mana lelaki tu datang. Nanti kita sebut pada ayat yang ke-20. Tapi dalam keadaan itu, walaupun mereka kenal para rasul itu, tidakkah berlaku seperti mana kisah duduk Quraisy? Sebab tu saya sebut ayat ini dia akan balik kepada cerita mukadimah ni. Yang disebutkan bahawa bagaimana mereka Ashabul Qaryah itu kenal para rasul mereka dengan al ini, tapi tak membuatkan mereka beriman. Walaupun rasul itu telah lama hidup bersama dengan mereka. Apatah lagi orang Quraisy bukan sekadar rasul itu lama hidup dengan mereka, tapi sebahagian daripada mereka.
Tapi mereka tetap lagi tidak membuatkan mereka beriman kepada para rasul. Baik, itu ayat yang ke-13. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan boleh mukakan. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. Ini ketika mana kami mengutuskan kepada mereka dua orang rasul, lalu mereka mendustakannya. Kemudian kami kuatkan kedua rasul itu dengan rasul yang ketiga. Lalu rasul itu berkata, para rasul itu berkata, sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kalian, kepada kamu. Baik. Ini maknanya kisah ini Allah utuskan dua rasul dulu, kemudian Allah tambah lagi seorang yang ketiga. Baik. Kita tengok dalam Al-Quran, tidak ada pernah kisah dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala hantar rasul. Rasul ni kata para ulama bahawa rasul ini adalah rasul. Maknanya bukan kerana makna rasul ini boleh jadi dari sudut makna bahasa, yakni orang utusan. Orang utusan maksudnya kalau saya suruh anak saya contoh pergi bagi surat kepada seseorang, maka anak saya itu disebut sebagai rasul saya. Yakni dari sudut bahasa. Ini orang utusan saya. Tapi rasul yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-14 ini adalah peranan mereka itu semua sebagai peranan rasul. Memang makna rasul dari sudut istilah. Ini yang dikuatkan oleh para ulama. So, tak ada dalam Al-Quran Allah datangkan satu kisah yang mana secara direct ataupun secara apa kita sebut, ya ini dalam satu masa itu datang 3 orang rasul sekaligus. Tak ada dalam Al-Quran. Bahkan kalau ada 2 orang pun, macam Nabi Musa AS dan juga Harun, tapi yang banyak berperanan untuk berdakwah kepada Firaun adalah Musa. Kita tengok dalam surah Al-Qasas, dalam surah dalam surah Taha, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Nabi Musa minta Harun untuk menjadi pendamping Nabi Musa itu adalah untuk menguatkan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni ada satu sifat baginda ni adalah sifat yang kata apa? Yang kita faham, sifat yang bukan kita kata tak sabar, tapi orang kata apa? Macam akan tegas dalam melakukan sesuatu. Jadi dia takut ketegasan ni tu menyebabkan Firaun tak akan menerima apa yang disampaikan. Sebab tu Allah kata faqula lahu qawlan layyinan. Allah kata kepada Nabi Musa, kamu dan juga Harun bercakaplah dengan Firaun ni dengan qawlan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut supaya dia beriman ataupun supaya dia meninggalkan kekufuran. Jadi nak sebutkan bahawa Nabi Harun ini adalah pendamping kepada Nabi Musa dan Nabi Musa banyak menyampaikan dakwah. Itu pun 2. Tak ada dalam Al-Quran yang sebutkan 3. Kecuali kisah. Sebutkan bahawa 3 orang rasul ini. Dan sudah tentunya 3 orang rasul ini datang dengan pelbagai uslub mereka. Datang dengan pelbagai kaedah mereka yang tersendiri. Baik, dalam keadaan itu 2 orang diutuskan, kemudian ditambah yang ketiga fa'azzazna. Ini berkaitan dengan sifat Allah Al-Aziz. Allah menguatkan Rasul itu dengan yang ketiga. Baik. Dalam ayat ini kita tengok fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fa'azzazna bisalisin. Yang ini menunjukkan bahawa 2 orang Rasul diperkuatkan dengan bilangan 3. Bukan individu. Okey, apa maksudnya di sini? Jadi bila kita baca dengan qiraat fa'azzazna, sebab dia ada qiraat yang lain. Ada qiraat tanpa sabdu. Ini dibaca fa'azzazna. Kalau fa'azzazna ni maknanya zai tu ada 3, betul? Zai, ada syaddah tu zai juga, lepas tu zai sukun. Fa'azzazna ada 3. Tapi kalau baca tanpa sabdu maknanya ada 2 zai sahaja. Okay, apa bezanya? Kerana qiraat ni dia akan memberi peranan kepada penafsiran ayat. Dia ada kesan. Okay. Makna fa'azzazna bila kita baca dengan fa'azzazna ini, dengan qiraat yang kita baca, ini bermakna Allah Subhanahu Wa Taala
memperkuatkan dakwah para rasul itu bukanlah yang ketiga itu. Maknanya rasul yang ketiga itu yang paling kuat. Faham? Boleh faham? Ini rasul yang ketiga ini kira nak kata hebatnya dia bila dia datang dengan rasul yang dua lagi itu menyebabkan rasul yang lain pun jadi kuat. Ini maknanya individu rasul itu menyebabkan dua orang rasul lagi jadi kuat. Itu kalau makna tanpa sabdu. Tapi fa'azzazna ini yang saya sebut dua orang rasul diperkuatkan dengan bilangan 3 bukan individu. Maknanya bila ada tambahan seorang rasul, makna ketiga-tiga mereka itu kuat. Saya ulang balik. Bila Allah kata fa'azzazna dengan adanya sabdu, makna kata ketika mana datangnya Nabi yang ketiga, mereka ini kuat sesama mereka. Bukan yang ketiga paling kuat berbanding yang kedua. Dia ada ibrah dia, ada sebab dia, hikmah dia. Dia faham ni? Yang ini datangnya yang ketiga, ketiga-tiga ini mereka ini sama kuat dalam melaksanakan dakwah. Kerana para rasul ini kita tidak membeza-bezakan kerja buat mereka. Yang ini kedudukan mereka itu hanya Allah yang membeza-bezakan. Yang ini Allah sebut ada Khalilullah, adanya Rasulul Azmi dan sebagainya. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Tapi dari sudut kerja buat dakwah mereka kita tak bezakan. Kata oh Rasul ini lebih baik dakwah dia, Rasul ini kurang sikit tak. Kita tak membezakan perkara tersebut. Adapun kalau bacaan satu lagi yang saya sebut dengan tanpa sabdu, ini bermakna individu ketiga menguatkan dua rasul berbaki secara berurutan. Okey, apa hikmah dia? Kenapa saya ceritakan tentang qiraat ini? Yang pertama nak sebutkan bahawa seorang pendakwah itu dia tidak dilevelkan di antara satu sama lain. Mungkin kita ada sekarang ni mungkin ada ustaz A, ini ustaz selebriti contoh. Ada ustaz B yang mungkin ustaz kampungnya. Sebagainya. Ini kita mungkin suka dengan ustaz A sebab ustaz selebriti. Kita rasa ustaz kampung ni tak ada apa sangat. Sebagai contoh. Tapi sepatutnya pendakwah itu kita tak level kan. Ini kalau level yang ada dari sudut macam mungkin ustaz ni ada PhD ke, ustaz ni yang ni keilmuan tu tak apa. Tapi maksudnya kita yang meletakkan level, kita nak ambil dengan ustaz yang selebriti je ataupun ustaz yang ada PhD je. Ustaz-ustaz ni yang biasa-biasa kita tak mau. Ini kita tak boleh melevel-levelkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tak mengatakan rasul yang ketiga itu yang paling hebat yang menyebabkan orang lain jadi kuat, tak. Kerana Allah sebut datangnya ketiga tu dakwah itu yang jadi kuat. Apa yang disampaikan oleh mereka itu jadi kuat. Ini bermaksud satu teguran juga kepada asatizah dan juga para pendakwah. Ya ini ketika mana kita menyampaikan menyampaikan ceramah ataupun menyampaikan kuliah kita. Ya ini kita nak saling menguatkan di antara satu sama lain. Itu kita punya fokus. Ini kita nak melengkapkan di antara satu sama lain. Bukan bermakna bila kita datang kita nak rasa kitalah yang paling hebat, kita yang paling orang kata apa, yang boleh sebab manusia ni tak akan mampu untuk sampaikan kepada manusia keseluruhannya. Nak sentuh setiap hati orang, manusia ni tak akan mampu. Lagi pendakwah itu tugasnya adalah untuk saling melengkapi. Yang kedua, hikmah dia daripada bacaan qiraat ini adalah para utusan yang datang sudah tentu ini mempunyai uslub yang berbeza. Sudah tentu rasul yang pertama berbeza. Mungkin rasul yang pertama tugas dia dakwah secara terang-terangan, dakwah secara ammah. Dakwah secara ammah ini mungkin macam selebriti lah. Dakwah dalam TV, dakwah dalam radio dan sebagainya. Ada juga mungkin rasul yang kedua dakwahnya itu adalah berbentuk fardiyah. Yang ini perseorangan, yang ini secara tersembunyi. Perseorangan. Yang ini seorang-seorang. Jadi uslub itu dah berbeza, tapi objektifnya itu adalah sama. Yang ini nak bawa manusia ini untuk tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan ragam manusia. Ada orang dia suka dakwah secara umum, ada orang dia lebih suka kalau orang touch dia by personally kan. Jadi ragam manusia ini menyebabkan uslub pendakwah itu berbeza. Tetapi
setiap daripada uslub tu ada kebaikan yang kita tak beza-bezakan di antara satu sama lain. Jadi ketika mana setiap pendakwah itu melaksanakan tugas dakwah dia itu adalah kerana nak melengkapi tugas dakwah orang lain. Jadi itu yang perlu kita faham daripada ayat ini. Dan persoalannya fa'azzazna bisalisin. Yang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kena tambah yang ketiga? Kenapa dakwah para rasul ini, para utusan ini ditolak? Ini menjadi satu persoalan kepada kita. Kerana bila datangnya agama ini dia tidak menyeru kepada perubahan ataupun cara pandang. Agama ini tidak datang dengan perubahan yang bersifat luaran, fizikal semata-mata. Yang ini kita dengan dalam agama Islam ini kita tidak hanya berubah dari sudut fizikal. Yang ini dari sudut kita solat, dari sudut kita melakukan puasa, ibadah ini tidak hanya fizikal sahaja. Tapi Islam itu datang untuk merubah cara pandang dan juga nilai kehidupan itu. Yang mana pegangan manusia ini dan nilai kehidupan yang manusia pegang ataupun prinsip yang mereka pegang ini lebih sukar untuk digugat. Sebagai contoh, orang musyrikin. Kenapa mereka menolak dakwah Nabi SAW? Kerana mereka berpegang kepada mereka ini lebih mulia berbanding hamba-hamba biasa. Jadi ketika mana datangnya Islam, nak samakan di antara mereka dan hamba-hamba ni, mereka suka nak terima. Mereka suka nak terima bila Islam juga datang dari sudut nak sebutkan ataupun nak tegur dari sudut cara mereka melayan isteri. Cara manusia ini bermuamalah, tak boleh ada riba. Cara manusia ini meletakkan nilai akhirat itu lebih utama daripada nilai dunia. Semua ini akan menjadi masalah bagi orang yang mana berfikiran sebaliknya. Jadi sebab itu ketika mana datangnya dakwah para rasul ini sukar diterima oleh sesuatu kaum ataupun sesuatu kelompok adalah kerana agama itu dia akan menyuruh kepada perubahan cara pandang dan juga nilai kehidupan. Cara pandang yang bagaimana? Iaitu cara pandang ketika mana tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tak minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka kena meninggalkan penyembahan berhala. Kena meninggalkan dari sudut status mereka yang mana kalau mereka rasa mereka lebih besar dan semua orang berada di bawah mereka. Ini sukar benda itu nak dilaksanakan. Baik. Siapakah 3 rasul yang diutuskan oleh Allah ini? Terima kasih atas soalan itu. Dalam tafsir tak disebutkan siapakah mereka. 3 orang rasul. Cukup kita tahu 3 orang rasul. Wallahu alam, saya pun tak pasti nak sebutkan siapa 3 orang rasul kerana tak disebutkan secara detail dalam hadis ataupun dalam tafsiran. Cuma yang kita boleh faham kenapa Allah sebutkan 3 orang rasul, kerana Allah nak sebutkan bagaimana asbab-asbab untuk seorang itu mendapat kebenaran dengan dakwah yang dibawa oleh para rasul dengan uslub dan kepelbagaian cara dakwahnya itu masih lagi manusia ni tak mau terima. Bukan kerana masalah pada orang yang menyampaikan, tapi masalah kepada diri kita. Diri manusia yang menerima itu sendiri. Mereka tak mau terima. Itu yang kita boleh. Fa'azzazna bisalisin, yang mana kita sebut tadi adalah daripada sifat Allah Al-Aziz. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan rasul-rasul ini tadi, 2 orang rasul dengan datangnya rasul ketiga, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Tanzilal Azizur Rahim, Allah menguatkan Nabi SAW dengan apa? Dengan Allah mendatangkan Al-Quran. Antaranya surah Yasin. Ini dia ada kaitan dengan ayat yang kelima. Yang ini Allah menguatkan Nabi SAW dengan datangnya Al-Quran. Surah Yasin ini sendiri yang kita sebut dalam mukadimah dulu. Bahawa dia menguatkan Nabi SAW untuk teruskan berdakwah kepada masyarakat. Jadi dengan sifat Allah yang sama Al-Aziz, Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan para rasul terdahulu, dan sifat Allah Al-Aziz, Allah menguatkan Nabi. Audiensnya ditujukan kepada Nabi SAW. Baik. Kemudian ayat yang ke-15. InsyaAllah kita ayat sampai ayat 19 insyaAllah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Jadi ketika mana para rasul itu
bercakap dengan penduduk bandar ni, apa yang mereka jawab? Penduduk bandar itu pun menjawab, kamu ini tidaklah lain, tidak bukan hanyalah manusia seperti mana kami juga. Dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Ini respon mereka. Okey. Baik. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-15 ni, respon mereka terhadap para rasul ni, ketika para rasul itu datang berjumpa dengan mereka. Mereka kata ada 3 benda. Ada 3 pengingkaran ataupun 3 perkara yang dinafikan oleh ashabul qaryah. Yang pertama mereka kata, ma antum illa basyarum misluna. Kamu ini tidaklah lain melainkan manusia seperti mana kami. Tidak ada kelebihan apa pun. Jadi kita tengok sejarah umat-umat yang terdahulu, termasuklah kepada Nabi SAW sendiri, antara bentuk pengingkaran mereka terhadap Nabi ni adalah mereka rasa bahawa Nabi ni sama je macam mereka manusia. Yuridu an yatafaddala alaina. Mereka ni saja je nak nak lebih-lebihkan diri mereka daripada kita, nak mengangkat-angkat diri mereka. Sebab bila ada orang berkedudukan rasul ni, maknanya dia berkedudukan yang tinggi, membawa agama ini pada masyarakat. Jadi mereka rasa yang pertama mereka kata kamu ni macam manusia macam kami lah. Sebabnya kalau sepatutnya kamu adalah utusan, mungkin kamu datang dalam bentuk malaikat ke, yang bukan sama macam kami. Dan kamu juga sama macam kami. Jadi apa kelebihan yang ada pada kamu yang menyebabkan Allah pilih kamu jadi rasul, kenapa tak pilih kami? Sedangkan kami ini adalah orang-orang yang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai kelebihan, kekuatan sama yang berlaku kepada orang musyrikin Quraisy. Ini mereka tak boleh terima bahawa kenabian itu diberikan kepada Muhammad SAW. Kenapa tak pilih mereka ataupun tak pilih salah seorang daripada kalangan mereka yang mana mereka ada kedudukan, pembesar-pembesar Quraisy? Kenapa pilih Nabi? Jadi persoalan itu berlegar daripada dulu sampailah kepada zaman Nabi SAW. Ini kenapa datangnya Rasul utusan itu daripada kalangan manusia seperti mana kami. Yang mana tak ada, dah lah kamu tak ada kelebihan apa pun. Nabi SAW yatim pula tu. Yang kedua, wa ma anzalar rahmanu min syai'. Penafian ataupun pengingkaran mereka yang kedua adalah Allah tidak turunkan apa pun. Ya, ini sama ada bentuk panduan ataupun rezeki. Nanti saya sebut kenapa mereka menggunakan perkataan Ar-Rahman. Dan yang ketiga, in antum illa takzibun. Kalian ini pendusta akan apa yang didakwakan. Jadi fokus daripada 3 pengingkaran ini adalah, fokus ashabul qaryah ini adalah mereka nak mengatakan dengan lebih orang kata apa, dengan hujah yang lebih lagi bahawa para rasul ini berdusta. Pada ayat yang ke-14 tadi mereka dah kata dah bahawa fakadzabuhum, Allah kata fakadzabuhum, mereka dah dustakan dah. Kemudian mereka bawa lagi hujah-hujah. Yang hujah bukan hujah lah, kita katakan mereka bawa lagi alasan-alasan untuk tak beriman kerana mereka nak kata para rasul ini pendusta. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, pada ayat ini ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan yang pertama, pengingkaran yang pertama, Allah kata ma antum illa basyarun. Jadi penafian itu menggunakan perkataan ma antum illa basyarun. Kemudian wa ma anzalar rahman. Ini penafian yang kedua. Ini penafian bahawa Allah tidak turunkan apa-apa. Sebab apa? Sebab Allah akan turunkan sesuatu adalah melalui para nabi. Wa ma, perkataan ma tu. Tetapi ketika mana disebutkan yang ketiga, Allah sebut apa? In antum illa takdzibun. Yang ini kerana mereka nak menguatkan alasan mereka bahawa para rasul ini adalah pendusta. Sebab itu menggunakan in. Saya bagi contoh Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Taha. Allah kata
wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yani Allah Subhanahu Wa Taala menafikan wama yang tiqu, Nabi SAW tidak bercakap menggunakan hawa nafsu, dan Allah menafikan in huwa illa wahyu yuha, tidaklah apa yang Nabi SAW cakap itu kecuali wahyu. Baik. Persoalan yang pertama, adakah selain daripada Nabi tidak bercakap, ada orang yang tidak bercakap dengan hawa nafsu? Ada. Maka penafian yang pertama, wama yantiqu 'anil hawa, ini orang Nabi SAW tidak bercakap. Penafian yang pertama itu adalah nak sebutkan bahawa Nabi tidak bercakap dengan hawa nafsu, tetapi Nabi bercakap dengan panduan wahyu. Tetapi penafian yang pertama tu Allah guna perkataan ma, nak sebutkan selain daripada Nabi ada tak orang yang bercakap selain tidak menggunakan hawa nafsu? Ada. Para ulama, orang-orang yang saleh, yang ini mereka bercakap bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi adakah mereka diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wahyu? Tidak. Sebab itu penafian itu hanya berlaku pada Nabi. In huwa illa, tidaklah apa yang dicakapkan oleh Nabi, in huwa illa, sebab ada perkataan illa itu pengecualian, yang ini wahyun yuha. Yang ini semua yang Nabi sebut itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama pada ayat ini, mereka sebut alasan yang pelbagai ni, mencipta-cipta alasan itu, ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'. Mereka mencipta alasan ni, tujuannya apa? Tujuannya adalah penafian yang keseluruhannya itu in antum illa takfurun. Jadi mereka memberikan alasan-alasan untuk last sekali mereka nak tolak bahawa Rasul ini adalah Rasul. Mereka nak kata bahawa mereka ini semuanya pendusta. Baik. Tadi kita sebutkan tentang dakwah para Rasul ini. Ketika mana datangnya agama ini, dia datang nak membetulkan cara pandang kita terhadap yang diutuskan dan apa yang diturunkan, termasuklah dari bentuk risalah dan juga rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala sebut ma antum illa basyarun. So ayat ini menceritakan tentang bahawa dakwah para nabi ini nak betulkan cara pandang terhadap yang diutuskan, maksudnya terhadap para rasul. Jadi jangan kamu lihat para rasul itu semata-mata manusia biasa. Walaupun bashar, perkataan basyarun ini digunakan menunjukkan kepada aspek fizikal. Dalam Al-Quran kan Allah guna perkataan bashar, Allah guna perkataan ya bani Adam, Allah guna perkataan Adam, Allah Subhanahu Wa Taala guna perkataan ins. So apa bezanya ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan bashar, yang ini digunakan dalam bentuk aspek fizikal manusia, yang ini perkataan maksudnya dia bercakap, dia berjalan. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Adam dalam Al-Quran ya bani Adam, maka Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan tentang aspek sejarah manusia, sejarah kehidupan manusia. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ins ataupun insan, maka dia merangkumi aspek sosial manusia. So dalam ayat ni Allah gunakan perkataan bashar kerana apa? Kerana dia nak sebut penafian mereka itu adalah kerana dia ni sama je macam kami, bercakap macam kami, berjalan macam kami. So kenapa dia yang terpilih menjadi rasul? Sebab tu guna bashar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana datangnya rasul dari kalangan manusia, sama seperti mana manusia yang lain dari sudut aspek fizikalnya, adalah nak membetulkan cara pandang terhadap para rasul. Ini yang berlaku kepada Nabi SAW. Ini kita tengok Nabi SAW bukan sekadar rasul, tapi Nabi SAW suami. Nabi SAW ada pemimpin. Nabi SAW adalah semualah ketua negara dan sebagainya. Tapi contoh Aisyah radhiyallahu anha, contoh Fatimah radhiyallahu anha, ini ketika mereka menyebutkan ataupun memanggil Rasulullah, maka apa panggilan mereka? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Walaupun Aisyah itu isteri kepada Rasulullah, walaupun Fatimah tu anak kepada Rasulullah, kerana Allah membetulkan cara mereka melihat. Yang pertama, kamu kena lihat Rasul itu sebagai Rasul dulu. Baru lihat Rasul ini sebagai aspek yang lain. Baru lihat Rasul ini sebagai suami kamu. Barulah lihat Muhammad ini sebagai ayah kamu. Pertama sekali kamu kena faham dia adalah seorang Rasul.
Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tak menyebutkan Nabi SAW dengan nama baginda. Ada empat kali yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama Nabi SAW, Muhammad, dalam Al-Quran, yang mana keempat-empat kali disebutkan itu pun masih lagi berkaitan dengan apa yang Nabi SAW perlu lakukan. Contoh Allah kata Muhammadun Rasulullah. Jadi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Allah sebutkan nama, tapi Allah kata Rasulullah. Kerana cara pandang kita terhadap Nabi itu, walaupun dari sudut fizikalnya sama dengan kita, yang ini Nabi ada fizikal, yang badan, bentuk badan dan sebagainya, tapi berbeza dari sudut kedudukan. Jadi ini yang mereka tak nampak. Sebab tu mereka kata, sama aja dengan kami. Perkataan, perbuatan sama. Dan yang kedua, penafian mereka adalah wama anzalar rahman. Persoalan kenapa mereka mengatakan tidak ada turun pun kepada kami Ar-Rahman. Kenapa mereka sebutkan Ar-Rahman? Kenapa mereka tak sebutkan wama anzalallah? Kenapa Ar-Rahman? Kenapa pilihan Ar-Rahman? Kerana Ar-Rahman ni maksudnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan? Jadi ini adalah satu bentuk sindiran. Seolah-olah yang kamu sebut Maha Pemurah itu, apa yang diberikan kepada kami? Ini mereka menanyakan persoalan dalam bentuk sindiran. Seolah-olah mereka kata, yang kamu kata Ar-Rahman, ini maknanya para Rasul ini datang membawakan kepada penduduk masyarakat ketika itu dengan sifat-sifat Allah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. So mereka datang dalam bentuk sindiran, persoalan dalam bentuk sindiran. Yang kamu sebutkan pemurah-pemurah tu, apa yang diberi kepada kami? Harta kami ni kami yang cari sendiri. Sebelum kami nak beriman pun kami dah jadi kaya. Yang ni Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut nanti pada ayat yang seterusnya. Ini ketika mana disuruh berinfak, ini mereka kata, kenapa kami nak kena berinfak? Sebab apa? Sebab kamu kata Tuhan kamu yang bagi makan, suruhlah, mintalah kat dia, bagi makan. Kenapa nak minta kepada kami? Jadi persoalan itu datang dalam bentuk sindiran. Sindiran dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman. Jadi nanti kita akan tengok bagaimana Allah menjawab sindiran mereka itu dengan satu peringatan yang keras. Jadi mereka melihat dari sudut agama ini mesti datang dengan bawa benefit kepada mereka dari sudut keduniaan. Jadi ini masalah sesetengah orang. Kenapa dia tak menerima agama ini? Kerana dia anggap bahawa agama ini perlu bagi benefit kepada dia. Bukan dia yang nak ambil agama itu sebagai benefit untuk akhirat dia, tak. Tapi dia nak, kalau aku pegang betul pada Islam ni, mesti ada benda yang aku dapat. Contoh, aku nak masuk Islam sebab boleh guna nama Islam. Ramai orang Islam, market orang Islam contohnya di Malaysia. Yang ni nak nampakkan benefit keduniaan tu baru nak beriman. Tapi sepatutnya kita beriman terlebih dahulu, dan benefit-benefitnya itu Allah yang berikan. Jadi dua perkara daripada ayat ni yang kita nak kena perbetulkan adalah, yang pertama, cara kita melihat para Rasul. Yang ini tak sama dengan kita melihat manusia yang lain. Yang kedua adalah cara kita memandang apa yang Allah turunkan. Ini sama ada rezeki ataupun wahyu. Yang ini rezeki, kadang-kadang ketika mana kita memegang agama ni dengan sebenarnya, kadang-kadang kita tak nampak apa benefit keduniaan pada diri kita. Tetapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita teruskan beramal. Sebagaimana yang kita sebut ayat yang ke-11 sebelum ni. Yang ini tentang bahawa tak nampak pun apa benefit ikut para Rasul. Tapi Allah sebut bahawa fabasyarna. Yang ini di hari akhirat Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada mereka berita gembira. Baik. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Ashabul Qaryah ni, ketika mana hujah yang pertama mereka kata mereka mendustakan, Allah datangkan lagi yang ketiga, dan yang tiga orang yang datang pun sebut bahawa kami diutuskan kepada kalian. Allah berikan peluang kepada mereka untuk beriman, tapi masih lagi mereka mendustakan para Rasul. Jadi kita tengok dari sudut penyebutan ayat itu,
Perasan pada ayat yang ke-14 ketika mereka mendustakan iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma. Ini pengingkaran, satu pengingkaran, maka Allah kata fa'azzazna bisalisin faqalu inna, satu penguat. Kita dah belajar sebelum ni apa ni huruf penguat ni. Inna lamursalun. Inna ilaikum mursalun. Ini penguat, satu penguat. Tapi ketika mana mereka mengingkari satu pengingkaran, dua pengingkaran, tiga pengingkaran, maka datanglah ayat yang ke-16 yang kita akan sebutkan, iaitu qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ya, ini mereka para rasul itu mengatakan rabbuna ya'lam. Itu penguat pertama. Kenapa penguat ini adalah kerana nak sebutkan bahawa kalau kamu kata kami ini penipu pun, pendusta pun, Tuhan kami tahu. Itu penguat yang pertama. Inna, sama penguat yang kedua. Ilaikum la mursalun. La ni juga sebagai penguat. Ayat di sini tak ada la. Ini menunjukkan bahawa ketika mana tiga pengingkaran yang mereka buat, Allah datangkan dengan tiga penguat yang disebutkan oleh para rasul pada ayat yang ke-16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum la mursalun. Jadi para rasul itu berkata, Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah rasul-rasul yang diutuskan kepada kamu. Jadi mereka sebutkan tiga benda. Yang kita sebutkan tadi, tiga penguat, yang ini membatalkan tiga keraguan yang disebutkan oleh mereka. Dan apa ibrah daripada ayat ini? Iaitu pengiktirafan manusia terhadap dakwah ini bukanlah kayu ukur kepada keberkesanan dakwah. Walaupun ia mungkin salah satunya. Ini ketika mana kita menyampaikan dakwah, ramai orang terima dakwah kita, mungkin ramai orang follow kita, mungkin ramai orang ikut kita apa yang kita sampaikan dan sebagainya. Itu bukan menjadi kayu ukur bahawa berkesannya dakwah kita. Dalam situasi ini, para utusan itu tidak perlu pengiktirafan daripada mereka, daripada Ashabul Qaryah. Ini mereka cukup apa mereka kata Rabbuna ya'lam. Kalau kamu tak mau iktiraf kami sebagai rasul pun, Tuhan kami ini maha mengetahui bahawa kami ini rasul. Tak perlu kepada pengiktirafan kamu. Sebutkan bahawa pengiktirafan manusia ini bukan kayu ukur keberkesanan dakwah, walaupun ia salah satu daripadanya. Maknanya kalau kita macam Nabi SAW kan, bila Nabi, saya ceritakan dulu di awal dulu, bila Nabi SAW dakwah di Taif, orang tak terima. Jadi apa yang berlaku, Nabi SAW muhasabah balik. Adakah mungkin ada silap strategi dan sebagainya. Ini kerana salah satu daripada kayu ukur berkesannya dakwah adalah orang terima. Tapi bukan itu segala-galanya. Kerana kalau tak ada orang terima pun, adakah dakwah itu tak berkesan? Macam Nabi Nuh, adakah kita nak kata bahawa dakwah Nabi Nuh tak lebih hebat daripada kita, kerana Nabi Nuh yang beriman dengan baginda mungkin dalam 90 orang sahaja. Mungkin kita lebih ramai lagi orang yang mana bersama dengan kita. Adakah nak kata dakwah kita lebih baik? Sudah tentulah tidak. Jadi nak sebutkan bahawa penerimaan manusia itu bukan kayu ukur keberkesanan dakwah, walaupun ia salah satu daripadanya. Yang kedua adalah, yakni sebagai seorang yang menyampaikan, yakni sebagai seorang yang berdakwah ini, yakni kita perlu ada rasa bimbang. Yakni kita letakkan reserve dalam diri kita, jika dakwah kita ini diterima tanpa ada penentangan ataupun kesukaran, supaya kita tak rasa selesa kerana itu bukanlah tabiat dakwah dalam Al-Quran. Apa maknanya di sini? So daripada ayat ini, yang ini kita nak faham satu benda. Kalau kita baca kisah dakwah dalam Al-Quran, kebanyakan kisah dakwah dalam Al-Quran ni akan adanya penentangan. Ada orang yang menentang kisah dakwah para rasul yang terdahulu. Para rasul yang sebaik-baik da'i lah kita katakan. Maksudnya ada penentangan kepada dakwah mereka. So, kalaulah kata kita yang dakwah kita ni sentiasa diterima orang, apa yang kita cakap ni semua orang suka, semua orang boleh terima. Yang ini kita sebagai orang yang berdakwah ni, kita kena ada reserve dalam diri kita bahawa nak kena rasa kalau kita dakwah ni tanpa ada rasa kesukaran, tanpa rasa ada penentangan. Bukan mestinya ada penentangan. Yang ni kita sendiri kena ada reserve. Kita sendiri nak kena bersusah payah.
Ini dari sudut kesusahan yang paling minimum ataupun penentangan yang paling minimum seorang da'i itu perlu rasa adalah pada hati dia sendiri. Ini kerana Nabi SAW ketika mana dakwah baginda tersebar, terbukanya kota Mekah, apa yang Allah ajar? Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Tasbih puji Allah. Sebab apa? Sebab kelebihan dakwah yang kita boleh capai ramai orang itu adalah hasil daripada Allah yang berikan. Istighfar. Sebab apa? Sebab kita takut diri kita ada rasa riak. Rasa, oh, aku ni orang yang hebat dalam dakwah. Orang semua dengar cakap aku. Tak. Jadi kita kena ada reserve sebagai seorang da'i. Sebab itu kita nak kena rasa adanya kesusahan, kesukaran dalam dakwah ni paling kurang adalah dalam kita nak menyediakan ataupun dalam kita nak menyampaikan sesuatu. Jadi selalu saya ingatkan pada diri saya sendirilah dan juga ingat pada kawan-kawan. Jadi bila kita nak menyampaikan sesuatu ni, pentingnya untuk kita buat homework. Kerana itu menunjukkan bahawa kita ada kesungguhan. Bukan semata-mata kita nak orang ikut apa cakap kita saja, tapi kita nak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, apa yang Nabi SAW sebut, apa yang ulama dah gariskan. Sebab itu pentingnya untuk kita buat homework lah. Baik, itu peringatan kepada pendakwah juga kan. Dan kemudian apa yang mereka sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma alaina illal balaghul mubin, dan tugas kami hanyalah menyampaikan perintah-perintahnya dengan cara yang jelas nyata. Jadi para rasul ini tadi mereka menyebutkan ayat yang ke-16, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kemudian mereka kata wa ma alaina illal balaghul mubin, dan tugas kami hanyalah menyampai perintah-perintahnya dengan cara yang jelas dan nyata. Baik. Ayat ini perlu kita fahami dari sudut adakah tugas manusia ni, kita ni adalah hanya menyampaikan sahaja. Ada orang menggunakan ayat ini, oh saya dah sampai dah ke orang tu. Ini kita dakwah kita macam mana? Buat benda ni, tinggal benda ni. Okey, saya dah sampai. Dia nak terima tak terima, itu ikut suka dia. Itu bukan cara dakwah yang betul. Makna cara dakwah ni, para Nabi sebut wa ma alaina illal balaghul mubin ni, maknanya tidaklah kami kecuali kami ni hanya menyampaikan. Maknanya kami hanya menyampaikan itu bukan semata-mata kita sebut sesuatu orang tak menerima, nak terima ikut suka, tak. Tapi para rasul ini sebut apa ciri penyampaian yang perlu ada. Dia perlu ada balagh, dia perlu ada mubin. Apa makna balagh dan apa makna mubin? Balagh ini bermaksud komunikasi yang efektif. Yang ini target perkataan adalah pada hati manusia. Ini sampai balaghah, ini disebut balaghah Al-Quran ini adalah satu yang sampai ataupun terkesan sampai kepada hati. Itu disebutkan balagh. Jadi terkesan ini tak semestinya melahirkan natijah beriman. Saya sebutkan pada minggu yang lalu cerita tentang Al-Akhnas, cerita tentang Abu Sufyan dan juga Abu Jahal, yang mana mereka terkesan dengan ayat Al-Quran, tapi tak semestinya mereka menerima hidayah beriman pada waktu itu. Jadi Al-Quran ini disebutkan dengan balaghah, dengan balagh yang mana sampai kepada hati manusia, yang sepatutnya sampai kepada hati manusia. Dan mubin, makna mubin ini adalah bermaksud penjelasan yang nyata hingga kita nampak antara perbezaan pada perkara yang bertentangan ataupun yang tidak sepatutnya. Maknanya mubin ini target dia itu pada akal. So apa yang kita sebutkan, dakwah yang kita sampaikan ini, satunya mesti sampai kepada hati manusia. Yang kedua, dari sudut logiknya, akal manusia ini pun boleh terima benda tersebut. Walaupun bukan semua. Bukan semua guna logik. Macam contoh, kita sebut kisah tentang Isra' dan Mi'raj. Tapi itu pun ada logiknya. Dari sudut sekarang ni, dengan moden kita ada kapal terbang dan sebagainya. Itu kalau manusia boleh buat kapal terbang, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala pun ada logiknya. Jadi dakwah itu mesti selari di antara akal dan juga wahyu. Dakwah tak pernah meninggalkan akal dan tak pernah mengkedepankan akal. Dia mesti selari. Dan kita tak boleh juga kata bahawa dakwah ni hanya pada wahyu. Kita tinggallah akal ni, maksudnya tinggallah dari sudut fakta, sains dan sebagainya. Tak. Kerana dia sentiasa seiring. Kaedahnya al-aqlus sarih la tatanaqadu ma'a an-nassus sahih.
Dan ini bukti-bukti akal ini tidak akan bercanggahan dengan wahyu. Kerana apa? Akal dan wahyu sumbernya satu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. So dia tidak akan bertentangan dan mesti kena kepada kedua-duanya. Apabila ada kedua-duanya, barulah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, bukanlah sambil lewa. Kerana untuk menjadikan satu perkataan itu diterima, dia perlukan kepada proses wajah tadi kita sebutkan. Jadi Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Al-Quran ini balaghah Al-Quran. Bahawa Al-Quran ini mubin. Bahawa Al-Quran ini sifatnya antaranya adalah mubin, yakni yang menjelaskan. Maka Nabi ada kekuatan dari sudut Al-Quran dan Nabi ada kekuatan dari sudut peribadi Nabi SAW untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada umat dan juga kepada masyarakat. Baik, kemudian pada ayat yang ke-18 dan ke-19 mungkin saya sambung pada minggu yang akan datang dan kita akan teruskan dengan kisah Ashabul Qaryah. Yang ini respon yang terakhir penduduk Ashabul Qaryah ini kepada para nabi, dan kita tengok kemudiannya kisah penduduk hujung kota itu, insya-Allah. Mungkin sekadar itu. Saya tengok tak ada soalan ataupun kalau ada yang nak bertanya ke. Baik, kalau tak ada, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kurang pada diri saya sendiri, saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insya-Allah kita berjumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.